Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa'ala dengan perkenan limpah kurnia izin daripada Allah, pada malam ini kita dapat menyambung kuliah kita daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita sudah habiskan tajuk berkaitan dengan iddah, yang mana topik ataupun isu yang terakhir sekali dibangkitkan. Kalau tuan-tuan yang ada buka muka surat 860 ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung disebabkan kematian seseorang melebihi 3 malam, kecuali kerana kematian suaminya, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, isunya ialah isu berkabung, dan wanita tu kena tinggal di rumah selama 4 bulan 10 hari tanpa perhiasan. Itu yang kita sebutkan dulu. Ia merupakan salah satu daripada kepincangan yang berlaku secara realitinya dalam masyarakat kita, orang Islam, melainkan orang yang dah tua sangat dah, tak larat dah. Secara realitinya, wanita-wanita yang masih bekerja, yang kematian suami, dia duduk keluar macam biasa je. Mungkin laku ada sikit-sikit terhad, tapi tak dan 4 bulan. Itu adalah benda yang sebenarnya adalah kepincangan yang berlaku. Bukanlah maksudnya bila dah ramai yang buat maka dia jadi boleh. Asasnya ataupun asal hukumnya tetap tak boleh dengan larangan Nabi SAW tadi. Tetapi yang berlaku itu adalah kerana kelemahan kita, ataupun bagi pihak yang terbabit itu mungkin sebahagian daripada keterpaksaan yang tak boleh nak buat apa, melainkan dia terpaksa juga nak kena keluar, nak kena buat urusan begitu dan begini, pergi kerja. Alangkah baiknya kalau mereka tu boleh dicutikan untuk kita ikut perintah Quran dan perintah Nabi SAW. Baik, itu yang sekadar nak sebut. Malam ni kita sambung tajuk yang baru, tajuk berikutnya, iaitu berkaitan dengan nafkah. Qala al-musannifun hafizahumullah, ta'rif nafkah. Asal makna an-nafkah ialah mengeluarkan atau menghabiskan. Itu asal makna dari sudut bahasa. Root wordnya itu membawa maksud mengeluarkan dan menghabiskan. Perkataan nafkah, yakni mengeluarkan atau menghabiskan, hanya digunakan dengan makna yang baik sahaja. Kalau kita belanja yang berlebihan luar daripada keperluan, itu dipanggil israf, baziran, israf. Kalau lajak lagi itu, dia akan jadi bazir, tabzir. Tapi yang ini mengeluarkan harta dalam bentuk yang positif, yang baik. Itu kelebihan bahasa Arab. Dia ada perkataan, kalau kita terjemah ke dalam bahasa kita mungkin maknanya sama, tetapi di sudut penggunaan dia berbeza. Yang ni kalau siapa-siapa belajar bahasa Arab, dia tahu serba sedikit bahasa Arab, dia boleh rujuk beberapa kitab yang buat bagus untuk dia, untuk kita memahami makna-makna ni. Antaranya ialah tulisan Ar-Raghib Al-Asfahani, Mufradat Al-Fadhil Quran, Mufradat Al-Fadhil Quran. Itu kitab tebal itu ya, tak tebal mana, tebal itu. Dia akan terangkan perkataan dalam Al-Quran dan di mana tempat letaknya dan makna-makna yang berkaitan dengannya. Baru kita, bila kita baca tu, dia ada feel kenapa Quran pilih perkataan yang tu, tidak perkataan yang ni.
Dan kalau terjemah ke dalam bahasa Melayu kita ni, kadang-kadang dia terpaksa dihuraikan dengan beberapa patah perkataan. Dia tak boleh terjemah langsung harfiah, dia tak sedap, hilang dia punya madlul, hilang dia punya konten. Baik, itu dari sudut bahasa nah. Dan nafkah dari segi istilah, maksud istilahnya ialah istilah fiqh yang kita nak bincangkan ni, ialah semua perkara yang diperlukan oleh manusia, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ini adalah asas keperluan kehidupan manusia. Makan, minum, pakai dan rumah, tempat tinggal. Bukanlah mesti rumah. Kalau tambah apa namanya mangsa-mangsa banjir hari itu kita sebut kan, lah ni bukan berapa ramai sangat yang ada rumah. Ialah yang menumpang rumah adik-beradik apa semua tu, sebahagian tu masih tinggal di kemah-kemah, duduk dalam kemah. Kemah pun kain tarpan saja, dinding dengan kain tarpan. Ramai lagi tu. Yang pakat bina, macam-macam pihak lah kan, memang bina. Cuma kalau ada di kalangan kawan-kawan yang jadi sukarelawan di sana kan, orang kita ni bila kita sekadar menyaksikan tanpa kita duduk menghayati keadaan di sana, kita akan fikir pasal apa dia pun nak. Kalau ada orang boleh buat rumah dalam bentuk yang paling simple, paling murah, dan kita boleh bina banyak, cepat, itu satu keadaan lah. Maknanya daripada duduk tepi jalan, duduk dalam khemah, kemudian kita pindahkan duduk di rumah. Rumah tu dikatakan tahan mungkin 10-15 tahun. Fine. Rumah mungkin dalam berapa puluh ribu tu. Ada yang kata 15,000 pun dapat dah, 10,000 pun dapat dah, katanya wallahu a'lam. Jenis pasang siap. Tapi ada di kalangan penduduk kampung tu yang memang asal dia orang susah, yang kalau tanya anak berapa makcik, anak ada 5, 2 lelaki, 3 perempuan. Nikah belaka dah, hak lelaki duduk dalam pusat serenti pun ada. Hak perempuan ni sejak menikah duduk KL, duduk mana, tak pernah balik. Pasal apa tak pernah balik? Rumah yang asal sebelum dihanyutkan tu, rumah tu memang tak sesuai untuk seorang keluarga, satu keluarga balik duduk situ dengan anak kecil, dengan apa, dengan panas, dengan sempit. Ada nak balik? Melainkan kalau dia memang betul-betul ada ikatan hati dia nak balik rumah mak dia tu. Kalau tak biasa-biasa nak balik raya, dia rela tidur hotel lagi. Itu yang bagus sikit, tidur hotel main balik raya kan. Yang jenis tak balik langsung pun ada. Jadi kalau kita fikirkan yang macam itu, takkan nak bina rumah yang sama balik asal macam hak yang sebelum kena banjir tu, yang mana keadaan itulah menyebabkan anak-anak tu tak balik dan sebagainya. Maka ada di kalangan kawan-kawan kita, banyaklah pihak-pihak ni yang upgrade sikit. Kalau rumah dulu tu sekadar macam 10,000, 15,000 boleh ganti balik, uplah sikit sekali ganda, bagi rumah tu ada betul-betul bentuk rumah, dengan harapan mudah-mudahan anak-anak yang selama ni takut nak balik rumah, tak selesa dan sebagainya, teringinlah, terlintahlah untuk balik ke rumah mak tu. Tu antara benda yang patut dipikirkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok orang berlumba nak buat rumah tu, aspek-aspek yang macam tu sebenarnya adalah aspek kemanusiaan yang perlu diambil kira. Bukan sekadar bina rumah, orang boleh pindah daripada, orang kata daripada kemah bina rumah, fine, betul, yang tu satu pasal. Tapi kehidupan selepas daripada tu masih sebatang kara, masih tak ada siapa peduli, pun tak guna juga benda tu. Jadi kerana tu ada di kalangan kawan-kawan ni ambil inisiatif bagi pelok sikit rumah tu, bagi bentuk betul-betul rupa rumah untuk dia dihinggapi kembali oleh anak-anak yang sedang bertebaran tu. Baik, itu cerita luar sikit tuan-tuan. Baik, dinamakan nafkah ialah kerana ia dikeluarkan atau dihabiskan dengan tujuan mendapatkan keperluan di atas. Maknanya kita belanja duit ni untuk dapatkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Dan bila dikatakan nafkah dalam arti kata yang positif, penggunaan nafkah tu ialah untuk benda-benda baik, maknanya segala bentuk makan, segala bentuk minum yang tidak syar'i itu tidak dikira memberi nafkah. Segala bentuk yang tidak syar'i tidak dikira memberi nafkah. Dari sudut makna perkataan tu, orang kata saya telah menafkahkan, belanjakan duit nak bagi. Beli apa? Bagi ke anak. Bagi ke anak tu, satu kata rokok bensin. Oh, mana boleh. Hadiah hari jadi dia beli sekotak tu. Kotak RM1. Mahal lah ni. Tambah nak GST pula apa ni?
pandangan muka kita. Kan? Baik, jadi jenis-jenis nafkah ada 5 jenis. Yang pertama dikira nafkah manusia kepada dirinya. Dia kena bagi kat diri dia sendiri. Yang kedua dipanggil nafkah usul. Yakni ayah ataupun datuk itu usul. Dia dikira sebagai umbi dia. Kepada furu'. Furu' ialah cabang, iaitu anak dan cucu. Mana kalau ayah yang nafkah itu untuk anaknya. Kalau dia seorang datuk, dia nafkah tu cucu dia. Pasal kadang-kadang kita dibela oleh macam Nabi SAW lepas ibunya meninggal dunia, Nabi dibela oleh datuknya. Itu contoh. Yang ketiga dipanggil nafkah furu' kepada usul. Anak ataupun cucu yang belanjakan harta benda untuk ayah dan datuk ni tadi. Datuk bukan datuk saya lah, mana datuk dan nenek, ayah tu dengan mak, begitu. Yang keempat, nafkah suami kepada isteri. Dan yang kelima dikira nafkah lain daripada kategori yang 4 tu. Tengok apa dia punya perinciannya. Nafkah manusia kepada dirinya sendiri. Kewajiban nafkah yang paling rendah, maknanya hak paling minima yang dia kena buat ialah nafkah kepada diri sendiri jika mampu. Nafkah kepada diri sendiri hendaklah didahulukan daripada yang lain-lain. Walaupun dia paling minima, tapi yang tu kena dulu. Nafkah ini meliputi semua perkara yang diperlukan oleh seseorang manusia, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Nafkah yang diwajibkan terhadap diri sendiri hendaklah diambil daripada hartanya sendiri, selagi dia memiliki harta yang boleh digunakan sebagai nafkah kepada dirinya. Dan nafkah bagi kat diri sendiri pakai harta sendirilah kan. Kalau balas harta orang lain bukan nafkah diri sendiri, itu ambil hak orang bagi kat kita. Dalilnya, dakwaan mesti ada dalil. Takkan suka-suka hati kita je sebut kan. Bila kata kena dulukan diri sendiri, mana dalil? Tang dalil tu orang tak suka. Semua nak bagi dalil. Dalam benda yang hukum, bila dia ada dalil, bagi tahulah dalil tu. Bila bagi tahu dalil, barulah kemudiannya dalil tu boleh dibincangkan. Dalil tu valid ataupun tak valid, sahih ataupun tidak. Kalau dia sahih, betul ke tak betul cara faham tu yang menyebabkan keluarnya hukum tu. Itu cara kita bincang secara ilmiah. Bukan jenis bincang tepuk lantai punya. Ataupun kalau kita dakwah satu-satu perkara, kena dalil tu pentingnya untuk orang boleh semak, boleh cek balik. Itu keperluannya untuk disandarkan. Bila kita beramal dengan panduan. Itu adalah antara metod yang ada dalam kitab kita ni dan juga banyak kitab-kitab yang lain. Dia bukan jatuh terus keluar hukum macam tu saja, lepas tu ikut pandai. Macam kenapa buat macam ni? Ustaz habaq lagu tu. Yang tu zaman dah berlalu lah jenis tu. Dia kena tahu sekurang-kurangnya benda ni ialah tak ingat dah lah dalil, tapi ada dalil lagi tu ni. Biar betul. Dan kalau kita boleh semak, kita semak. Baik, dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Bila kita kata Jabir saja, maknanya ialah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya, seorang lelaki Bani Uzrah telah memerdekakan seorang hamba miliknya secara ta'liq. Ta'liq ni maknanya gantung atas sebab. Kalau berlaku perkara tu baru jadi. Dengan kematiannya, seperti dia berkata, kamu merdeka pada hari kematianku. Itu panggil ta'liq. Macam yang tuan-tuan ramai tambah muda-muda kan, yang sign kontrak belakang surat nikah tu kan. Sekiranya saya meninggalkan isteri saya selama 4 bulan berturut-turut dia. 4 bulan qamariah berturut-turut. Betul apa? Tanpa memberikan nafkah kan? Tanpa memberikan nafkah. Lalu mengadu isteri saya kepada qadi. Kalau setengah tempat ditambah dengan membayar RM10 dan disabitkan pengaduan, maka gugurlah talak. Itu ta'liq tu. Itu contoh ta'liq. Itu kita dah bincang dulu kan. Tak payah repeat lah benda tu. Baca balik buku ni.
Baik, jadi taklid untuk yang ni, cerita hadis ni ialah seorang lelaki Bani Uzrah telah memerdekakan hambanya secara taklid. Maknanya dia kata, kamu akan merdeka pada hari aku mati. Otomatik hari dia mati saja hamba jadi merdeka. Itu maksudnya. Baik, berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya kepada lelaki itu, adakah kamu memiliki harta selainnya? Ada kata lain tak selain daripada hamba ni? Lelaki itu menjawab, tidak. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah yang ingin membeli hamba ini daripadaku? Lalu Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi membelinya dengan harga 800 dirham. 800 dirham. 1 dirham berapa lah ni? Kelantan Gold Trading dia jual dengan harga 1 dirham ada 25 ringgit. Kalau pasaran biasa Brunei, Malaysia yang lain jual 20 ringgit 1 dirham. 3 gram solid gold. 9 berapa tau gold tu? 22 karat kot. Kalau kita pakai harga Malaysia 20 ringgit 1 dirham. Yang ni duk ada 800 dirham. 1000 apa 16,000? 16,000 kan? Harga orang tu bukan harga kereta. 16,000 pun kira murah lah. Jadi Nu'aim telah membeli dengan harga 800 dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wang itu lalu menyerahkannya kepada lelaki Bani Uzrah tersebut. Kemudian baginda berkata, mulakan dengan dirimu, lalu bersedekahlah untuk dirimu, yakni belanjakanlah untuk dirimu dahulu. Jika berbaki, berilah nafkah, yakni berbelanjalah untuk ahli keluargamu. Jika masih berbaki, berikanlah kepada kaum keluargamu yang terdekat. Jika masih lagi berbaki, berikanlah kepada orang ini dan orang ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Ahkam, bab pemerintah menjual harta dan barangan orang lain. Dalam riwayat Muslim dalam Kitab Zakat, bab memulakan nafkah terhadap diri sendiri. Jadi Al-Imamul Bukhari letakkan tajuk ni pemerintah menjual harta dan barangan orang lain. Pasal apa kata macam itu? Nabi SAW bukan Nabi punya hamba tu. Bukan Nabi punya. Tapi Nabi tolong jualkan. Al-Bukhari letakkan tajuk yang tu. Maknanya pemerintah ada hak untuk menjualkan harta rakyat. Tapi bil adl, maksudnya dengan sebab keadilan, bukannya dengan bentuk merampas, bukan dalam bentuk kezaliman. Pasal Nabi jualkan tu, dapat harga tu, dan Nabi pulang balik kepada kawan tu, dan harga tu lah harga yang setimpal, dan Nabi arahkan untuk diambil hasil daripada situ. Itu seni kalau kita baca Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari buh tajuk berdasarkan apa yang dipaham daripada hadis tersebut, dan itu pegangannya. Baik, tapi di sebalik tajuk tu tadi ataupun perbuatan Rasulullah tadi ni, yang nak disebutkan, difokuskan dalam tajuk kita ni ialah hak Nabi bagi tahu hak ujung tu. Nah, duit ni belanja untuk diri sendiri dulu. Bila kita dah kata belanja untuk diri sendiri dulu, ada lebih belanja untuk orang. Itu poin ataupun sandaran yang diletakkan oleh penulis kitab kita ni dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya nafkah mulakan dengan diri sendiri. Kalau diri sendiri pun hanyut, tak dapat apa, nak bagi kat orang apa kan? Macam kalau kita naik kapal terbang lah kan, kalau jadi apa-apa dia kata bila jatuh hak datang tu kan, pakai benda tu, pakai kat diri sendiri dulu, baru pakai kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Kalau pakai kat orang dulu takut tak dan. Itu contohnya. Baik, yang kedua, kategori yang kedua dipanggil nafkah usul, yakni ayah ataupun datuk kepada furu', kepada cabangnya, anak dan cucu. Bapa dan datuk ke atas dikira usul keturunan, wajib memberikan nafkah kepada anaknya dan cucu ke bawah, yakni furu' keturunan. Hak atas wajib turun ke bawah. Oleh itu, bapa bertanggungjawab memberikan semua jenis nafkah kepada anak-anaknya, sama ada lelaki atau perempuan. Jika mereka tidak mempunyai bapa, datuk yang mana ni? Ayah kepada bapa, wajib mengambil tanggungjawab ini.
Begitulah seterusnya berdasarkan hubungan usul yang terdekat dengan furu'. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. At-Talaq ayat 6. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Baik. Matang mana dia punya syahid dia, nak istidlal kat mana ni? Ayat ini menjelaskan kewajipan bapa membayar upah menyusukan anaknya. Ini bermakna kewajipan memberi nafkah kepada anak lebih utama untuk dilaksanakan oleh bapa. Maknanya anak tadi tu dia bukan minum free. Minuman dia tu dibayar. Bukanlah bagi duit ke anak tu, yang dalam apa nama yang menyusu tu, bagi kepada yang memberi susu, iaitu ibu. Jadi hak dapat ke ibu tu adalah upah. Upah kepada nafkah anak. Dia untuk anak dikira nafkah. Tapi anak tak pegang lah benda tu, pasal dia dapat kolateral dengan susu. Dia dapat susu, duit nafkah tu adalah membayar upah. Itu yang boleh dipahami daripada ayat ini. Nampak tak? Baik. Dalil lain ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan. Kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada itu menurut cara yang sepatutnya. Isu yang pertama daripada ayat ini ialah ibu-ibu kena menyusukan anak-anaknya. Itu adalah keutamaan. Tapi bukan semua ibu mampu. Itu nak kena ambil kira juga. Ada yang kata faktor kesihatan, susu tak ada lah itu dan begini, jadi mudarat pula. Pasal tu dia ada pilihan yang berikutnya. Pasal tu juga di zaman Nabi, bukan mesti ibu kandung itu yang menyusukan. Mungkin atas faktor-faktor kesihatan. Aminah, dan bukan takat Aminah saja, banyak lagi perempuan Quraisy yang ada, dia bagi ke orang lain untuk menyusukan anak tu. Bila bagi ke orang lain menyusukan anak, dia timbul pula isu ataupun hukum keluarga susuan, ibu susu dan sebagainya. Tapi zaman lain ni tak payah nak bagi ke ibu susuan, kita memang ada lembu susu. Bagi kat lembu je susu. Bukan habis suar kat lembu tu kan. Perah siap dah lembu susu tu, buatlah macam mana pun. Dia jadi tepung, dia jadi jenama macam-macam, tolong bancuh, tolong suar botol bagi kat dia. Makna kata boleh. Dan keutamaan ibu yang mengandung tu patut dia yang buat. Tapi kita katakan ada masalah, maka dia sub kepada pihak yang berikutnya, ibu tempang, ibu susuan ataupun lembu susuan. Tapi itu isu pertama. Isu yang kedua ialah kalau nak menyusu dan bagi tempoh yang maksimum, nak menyempurnakan, dikira susuan yang sempurna sampai putus susu tu, ialah haulaini kamilain. Haulain dikira sebanyak 2 tahun, kamilain cukup. Dan 2 tahun cukup ini dikira daripada sanah qamariyah. Dikira ikut bulan, kiraan takwim yang bulan, atau kita kata takwim hijrah kita tu kan. Takwim hijrah kita tu guna sistem bulan. Sistem bulan dia berbeza berapa hari? 15 hari kot. Berapa? 14 hari kan setahun. 14-15 hari setahun. Mana kalau 2 tahun larilah dekat sebulan, 28 hari. Lebih kurang lah maksudnya. Itu bentuk. Dan daripada ayat ni juga sebenarnya keluar hukum tentang nasab, keturunan. Bagaimana para ulama bila dia baca Quran, dia tangkap ayat yang ni isyarat untuk ayat yang ni. Pasal dalam isu anak yang lahir dalam usianya 6 bulan, boleh tak nak dinisbahkan kepada bapaknya dan sebagainya. Itu ada isu je tuan-tuan. Itu kita pernah bincang tajuk ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi tajuk nasab keturunan nanti. Tunggu yang tu nak kena main pula.
Baik, dan yang berikutnya daripada ayat ini yang jadi isu ataupun fokus bagi tajuk kita ni ialah perkataan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakai kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Baik, di mana tu? Dalam ayat di atas, anak telah disandarkan secara khusus kepada bapanya menggunakan huruf lam. Ini bermakna bapa bertanggungjawab memberi nafkah kepada anaknya. Begitu juga dalam masalah bapa wajib memberi nafkah kepada ibu yang menyusukan anaknya. Ini menunjukkan kewajiban bapa memberi nafkah kepada anaknya adalah lebih utama. Nafkah usul kepada furu'. Itu ayat Quran. Dalil hadis pula ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha, katanya Hindun binti Utbah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang bakhil dan tidak pernah memberikan aku harta yang mencukupi untuk aku dan anakku, melainkan harta yang aku ambil tanpa pengetahuannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah daripada harta Abu Sufyan apa yang mencukupi untuk kamu dan anak-anak kamu dengan cara yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabun Nafkah, bab jika bapa tidak memberikan nafkah, ibu boleh mengambilnya. Juga dalam riwayat Muslim dalam Kitabul Ahkam, bab kes Hindun. Hindun itu tuan-tuan tahu kan? Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan. Dalam cerita sirahnya, Hindun ini telah mengupah seorang Arab Habsyah. Arab Habsyah ni dipanggil namanya Wahsy. Dia bukan, dia memanglah upahan, tetapi tuan-tuan nak kena faham, dalam perang Uhud, ni cerita perang Uhud, orang Mekah, tentera Quraisy, dia bukan keluar dia saja, dia berjaya mendapatkan sokongan daripada tentera Habsyah untuk join dia sekali. Jadi ada sebahagian tentera upahan, tentera Habsyah ikut sekali. Jadi dalam ramai-ramai tu ada seorang nama Wahsy, pakar membaling tombak ataupun lembing. Ini cerita sejarah ni. Maka dalam pertempuran di medan Uhud tersebut, dikatakan Wahsy ini telah pun membaling tombak dan mengenai Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, lalu gugur syahidlah Hamzah, paknakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat cerita tu fine, itu yang penting Hamzah memang syahid. Kubur dia ada di medan Uhud tu. Betul ke Wahsy itu yang bunuh? Ya, ada beberapa riwayat yang lain menggambarkan sebenarnya begitu. Cuma selepas daripada tu, konon ceritanya selepas habis semua ni, Hindun mai cari di mana Hamzah. Dia berdendam dengan Hamzah. Konon ceritanya masa perang Badar dulu, Hamzah dah bunuh pak dia, adik-beradik dia. Jadi kerana dendam kesumat itu, Hindun telah belah dada Hamzah, bawa keluar jantung dia tu, mamah jantung tu fresh and white lah, fresh betul-betul dia kan. Betul ke cerita tu? Tak ada kerja nak belah dada pergi makan kunyahan jantung, nak apa kan? Cerita tu cerita sejarah dan riwayatnya adalah riwayat yang tidak sahih. Pak cerita pergi mamah jantung Hamzah tu tak betul cerita tu. Riwayat dari sudut kita ceritakan dari sudut periwayatannya tidak sahih. Tapi kalau kata Hamzah mati, ya Hamzah memang mati. Siapa yang bunuh dia, wallahu taala alam. Barangkali betul riwayat banyak tu cerita tentang Wahsy, wallahu alam. Tapi Hindun makan tu tak. Yang tu memang tak sahih. Apa lagi? Jadi cerita yang Hindun pergi jumpa Nabi ni kat mana? Wallahu taala alam. Sebahagian ulama menggambarkan masa pembukaan kota Makkah, Nabi dah panggil semua orang Mekah ni, Nabi dah bagi khutbah kat mereka bahawasanya Mekah ini ialah tanah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada ditumpahkan darah, melainkan Allah Ta'ala izinkan untuk aku, kata Nabi, pada ketika dan saat ni je. Hari yang Nabi masuk, masa tu je halal. Kalau berlaku pembunuhan, masa tu boleh. Dan tak ramai pun, ada beberapa orang je yang mati.
Yang lain tu semua pakat menyerah kan. Lepas daripada hari itu Nabi kata tak boleh dah. Mekah haram untuk ditumpahkan darah padanya. Jadi selepas tu Nabi tanya mereka, dan mereka telah pun orang Quraisy yang ada tu, kemudian Nabi bebaskan daripada sebarang hukuman dan balas dendam. Nabi bebaskan mereka. Lepas bebas itulah, maka satu orang demi satu orang, satu kelompok demi satu kelompok datang menghadap Nabi SAW mengisytiharkan Islam, memeluk Islam. Itulah yang Allah Ta'ala dah cerita awal lagi sebelum tu dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk ke dalam Islam afwaja, secara berbondong-bondong, beramai-ramai. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nas kan, yang tu ayat tu. Baik. Jadi dalam habis cerita yang tu, mai kepada berbai'ah. Kemudian daripada tu barulah Nabi panggil untuk bai'ah. Dan salah satu bai'ah itu ialah bai'ah di kalangan orang-orang perempuan yang ada. Antara bai'ah tu ialah jangan membunuh anak-anak perempuan. Hindun tu tahu, kami orang Quraisy tak bunuh anak perempuan. Hadis tu sahih. Mana cerita bunuh anak perempuan ni bukan cerita orang Quraisy. Itu ialah Arab yang ada selain daripada Quraisy, keliling-keliling tu. Tu yang cerita Umar bunuh anak perempuan tu pun dikritik dan dinafikan dengan perkataan Hindun tu. Itu bukan budaya Quraisy. Pasal Umar orang Quraisy. Dan kalau kita cek balik, anak dia ada seorang menikah dengan Nabi tu, Hafsah. Kalau kata Umar bunuh anak perempuan, Hafsah tu pun tak ada dah. Pasal Hafsah tu memang membesar. Masa Umar masuk Islam, Hafsah tu ada dah. Belum masuk Islam, Hafsah tu memang ada dah. Itu cerita Umar bunuh anak perempuan tu cuma cerita bohong juga tu. Tu semua cerita main daripada Syiah. Hindun kata bunuh anak perempuan ni kami tak buat. Jadi dalam tempoh bai'ah itulah timbul hadis ni. Hindun kemudian mengadu kat Nabi. Dia mengadu pasal Abu Sufyan. Pasal apa dia mengadu pasal Abu Sufyan? Abu Sufyan ni orang kaya. Dia boleh pimpin, dia boleh mengepalai rombongan perdagangan Quraisy yang paling besar pernah ada dalam sejarah. Tu yang sebelum berlaku perang Badar tu. Habis kata orang Quraisy pakai melabur bagi ke dia pergi niaga. Orang banyak duit. Tapi daripada hadis ni cerita, dia kedekut rupanya. Radhiyallahu an, Abu Sufyan sahabat Nabi kan. Tapi bila Hindun datang beritahu kat Nabi dalam tempoh bai'ah dan sebagainya, Hindun beritahu mengaku kat Nabi, Abu Sufyan ni jenis kedekut rupanya, tak apa cukup bagi makan. Ialah kadar tu kita tak tahu, Allah Ta'ala a'lam banyak mana. Pasal tu Nabi bagi solution kepada Hindun, ambil apa yang mencukupi. Maksudnya jangan pergi lebih enjoy jolly pula. Nampak? Ambil pada kadar yang mencukupi. Itu isu yang satu lagi. Satu lagi yang menjadi fokus dalam tajuk kita ni ialah boleh bagi seorang isteri ambil duit laki dia. Kalau laki tu bagi belanja tak cukup, dia boleh ambil secara sembunyi untuk belanja diri dia dan anak-anak. Itu tidak dikira mencuri. Tak kira mencuri. Tapi kalau zaman lelaki dia tanya duit apa, satgi nak bayar duit kereta, tak ada pula kan. Kena tarik kereta, semua tak dapat. Kalau kata ada yang jenis lah, manusia ni macam-macam kan. Ada orang dia boleh berunding, dia boleh abang. Isteri tanya, bang minta duit, bagi. Ini kau tanya bang minta, baru tanya nak minta tak sempat duit lah. Kena jangkah dulu. Jenis macam tu jangan cari pasal. Minta duit dapat kaki. Minta duit dapat pelempang. Jenis macam tu senyap-senyap aja pergi ambil. Jangan segenggam pergi ambil, nampak lah. Tarik selai, senyap. Duduk lama sikit, tarik selai lagi. Agak-agak yang dia tak apa nak ni. Itu kalau jumpa jenis spesies lelaki, harimau berantai, duduk di rumah, yang pantang orang tanya duit. Rokok tak apa, beli bertimbun, susun tepi tingkap tu, tak apa. Belanja anak bini tak mau bagi. Jenis tu memang patut kena sembat tu sebenarnya. Buh rotan. Yang lama demonstrasi rotan di khalayak ramai tu kan. Jenis itu memang patut kena rotan, kena ta'zir. Pasal dia gagal melaksanakan tanggungjawab.
Baik. Jadi yang nak disebutkan daripada hadis ini ialah sebenarnya kalau seorang bapa dia gagal bagi, maka boleh bagi pihak mak tadi ambil atau duit bapa ni untuk bagi nafkah. Pasal wajib bagi nafkah. Baik. Selesai tu dah? Baik. Cucu juga termasuk dalam hukum ini kerana persamaan illah di antara anak dan cucu, iaitu keturunan, nasab, dan masing-masing memerlukan nafkah. Bila jatuh kepada cucu ni, maknanya bila cucu tu dah hilang bapa, maka dia naik ke atas dapat kepada datuk, datuk kena bagi. Macam tu. Baik. Syarat usul wajib memberikan nafkah kepada furu'. Usul tuan-tuan buat kurungan tadi ni ayah dan datuk kan. Furu' ialah anak dan cucu. Syarat-syarat yang menjadikan usul wajib memberikan nafkah kepada furu' ialah: pertama, mereka mempunyai makanan yang melebihi keperluan diri dan isteri untuk tempoh sehari semalam. Jika makanan yang dimiliki hanya cukup digunakan dalam tempoh tersebut untuk dirinya sahaja atau untuk diri dan isterinya, dia tidak dipertanggungjawabkan untuk memberikan nafkah kepada furu'nya. Dengar ni. Nak yang kat anak, kalau pak dia punya jenis pegang tu, aku makan pun tak cukup, nak bagi kat anak. Tengoklah makan besar mana kan. Jangan pak tu pulun sampai belanja makan nasi Arab satu dulang, satu dia seorang makan, anak tak boleh makan. Mana pada kadar yang wajar, kadar yang makul, yang logik untuk melepaskan daripada kebuluran dan mudarat. Dalil untuk kena mula daripada bapa diri itu sendiri ialah sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim dalam kitab zakah bab memulakan nafkah kepada diri sendiri. Nabi bersabda, ibda' binafsik, mulakan dengan dirimu sendiri. Ini perintah Nabi. Bila mulakan dengan diri itu sendiri, maknanya jangan bagi perhabis, bukan mesti bagi perhabis. Satu hukum. Yang keduanya ialah nilai kemanusiaan. Dah tahu anak tu pun kelaparan, pak tu ambil lah makan jamah dia sikit, lepas tu dia bagi ke anak. Dan orang yang kebuluran pun makan tak berapa nak ada, dia patut fikir untuk diri dia juga kena bagi makan. Pasal apa? Kalau dia dulu tumbang, siapa nak pergi sambung cari nafkah tu pula? Siapa yang nak menyelesaikan masalah tu? Jadi dia kena makan untuk diri dia, bagilah untuk orang yang di bawah tu pada kadar dia, dan untuk dia teruskan mencari nafkah yang halal untuk diberikan. Dan itu kepentingan mula dengan diri sendiri. Yang kedua, syarat yang kedua, furu' hendaklah di kalangan orang-orang fakir. Di samping itu, dia hendaklah memiliki salah satu daripada ciri berikut. Yang katakan furu' wajib dapat zakat nafkah ni ialah, pertama, dia miskin, dan yang kedua, dia memiliki salah satu daripada ciri berikut, iaitu masih kecil ataupun kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ni adalah furu' yang wajib terima nafkah. Ataupun kalaupun dia dah dewasa tapi dia sakit yang berpanjangan yang tidak mampu bekerja. Nak kira dewasa dah, menikah dah, tapi dia sakit. Ni siapa nak bagi makan, mereka ni? Usul tadi tu, pak ataupun datuk tadi kena ambil kira. Yang ketiga, dia tak sakit dan dia pun dah besar tapi dia gila. Yang ni nak macam mana? Memang kena bela jugalah. Oleh itu, nafkah furu' yang masih kecil ataupun kanak-kanak dan fakir adalah tanggungjawab bapanya. Jika bapanya tidak ada, ia menjadi tanggungjawab datuknya. Begitu juga dengan furu' yang fakir dan menghadapi sakit yang berpanjangan ataupun yang tidak mampu bekerja, serta furu' yang fakir dan gila. Dimaksudkan dengan fakir di sini ialah tidak mampu bekerja. Tak mampu bekerja. Jika anak itu telah baligh dan mampu bekerja, bapa tidak wajib memberikan nafkah sekalipun anaknya tidak bekerja. Ni jenis anak yang dah lepas umur, dah dewasa, kalau takat keluar pergi cari tin kosong tu pun boleh. Tapi tak buat apa, duk melengkak dekat depan tu, duk main PS3. Main PS3, dapat pula gadget ayah dia bagi, duk melengkak macam tu.
Bangkit, suruh sembahyang. Jap. Saya silap mak ayah kena marah pula. Pergi mengaji tak mau, pergi PLKN jauh sekali, tak kenal lah kan. Pergi kerja lagi tak mau. Apa pun tak mau. Jenis yang macam tu, dia dah dewasa, dia dah balik, dia boleh kerja. Maka yang ni tak wajib bagi nafkah. Jihad anak-anak tu kena sedar diri tu. Tak wajib bagi nafkah. Kalau dia boleh keluar, habis buruk pun dia boleh pergi kutip tin-tin kosong tu pergi cari. Untuk makan diri dia sendiri. Hak ni muhabak benda tu, supaya jenis spesies anak-anak yang orang panggil apa? More lah. Jenis semua minta dapat ni, last kali jadi balok liat tentu. Tak mau, jenis tu tak mau. Baik, jika anak itu tidak bekerja kerana sibuk mencari ilmu. Jika ilmu itu ialah ilmu yang bersangkut dengan kewajipan dirinya seperti ilmu akidah dan ibadah, ia dikira tidak mampu bekerja dan bapa wajib memberikan nafkah kepadanya. Kalau jenis kaki baru mengaji, pergi mengaji kan, pergi sekolah ke, masuk universiti ke, dan ilmu yang dia belajar itu penting untuk diri dia, ilmu akidah dan fardu ain diletakkan di situ, maka yang tu masih dalam kewajipan bapaknya untuk bagi nafkah. Pasal dia meninggalkan mencari nafkah, proses cari duit, pasal dia pergi belajar, maka tu dikira diiktiraf. Baik, jika ilmu yang dipelajari adalah ilmu fardu kifayah yang diperlukan oleh masyarakat seperti ilmu perubatan, perindustrian dan sebagainya, dan dia tidak bekerja sedangkan dia mampu bekerja, bapa mempunyai pilihan sama ada membenarkan anak tersebut terus belajar dan dia memberikan nafkahnya, atau bapa tidak memberikan nafkah menyebabkan anak tersebut bekerja. Yang ni bapa ada pilihan. Dia tak boleh tinggal terus dan dia tak boleh bagi terus. Dia bagi pilihan. Kalau dia suruh anak hampir belajar lah, dia belajar, maka bapa tadi dia kena sarah. Itu secara konsepnya lah kan. Tapi zaman moden ni bukan mesti pakai duit pak. Dia ada duit gomen, duit PTN. Pakai yang tu lah. Lepas tu pandai-pandai nak bayar pula kan. Jangan tak bayar pula. Ramai lagi orang nak pakai duit tu. Baik, jadi ini ialah kategori yang kedua yang kita panggil nafkah usul kepada furu' dengan syaratnya. Berapa kadar nafkah? Nafkah tidak mempunyai kadar tertentu. Ia hanya ditentukan berdasarkan konsep cukup. Kita kata cukup, secukup rasa. Macam makan kan, masak lah kan, berapa gram nak bubuh sukat berasa, bubuh gula, apa semua, secukup rasa lah, takat benda yang perlu, jangan lebih. Dan kalau kurang tak sedap pula. Jadi untuk nafkah, kadarnya ialah yang cukup. Cukup ditentukan berdasarkan adat kebiasaan dan kemampuan pemberi nafkah. Itu kadang-kadang tuan-tuan yang jadi dilema kepada ayah ni, ialah satu ketika dia pernah senang meniaga sana sini, duit jenuh apa semua, anak tu daripada kecil semua minta dapat, semua benda dia bagi, makan pun semendang duduk kat luar, order yang tu order jenis, dia makan rata-ratih punya. Tiba-tiba orang bisnes ni tuan-tuan bukan sentiasa hari dia duduk di atas, ada ketika dia mengudum tu sampai tahap apa pun tak ada. Tapi kalau anak tu dah memang diasuh daripada kecil untuk yang mewah, yang hebat, yang senang, nak pembetul mindset dia balik untuk terima pak tu dah tak berapa nak ada duit, itu pun sebahagian daripada mujahadah tu. Nak kena terang. Dulu tak apalah, kadang-kadang air kecil-kecil kan, tu abang kak tu boleh dapat macam-macam, pasal apa yang adik tak boleh? Masa abang dan kak tu pak tengah senang, ni masa anak yang ni tengah susah, melarat, tak boleh lah. Dan anak-anak tu pun kena sedar diri. Kadang-kadang anak tu dah besar tau, jadi dah besar dah apa semua, saat-saat ayah minta duit, pasal apa minta duit? Daripada 20 tahun dulu duk kerja macam tu, minta duit dapat. Mai yang ni tak dapat, minta juga. Itu adalah sebenarnya itu proses tarbiyah yang sangat penting untuk membuktikan benda ni. Jadi persatu tuan-tuan, walaupun kita mungkin ada duit, kita senang dalam kita duk belajar, bagi anak minta, kita pun pak ni ingat pantang anak minta tu, usaha nak bagi boleh juga kan. Lagi dia tak mudarat, bagi kita usaha nak bagi dapat. Tapi dalam masa yang sama kena habaq. Ini ketika kita sedang diuji dengan kesenangan. Bimbang kalau kita susah, belum tentu minta tu dapat.
Dia kena habaq kata belum gaji lagi, tunggu gaji. Ataupun ni gaji ada tapi ayah yang nak kena bayar hutang. Jadi tangguh Ustaz. Selagi benda-benda yang dia minta benda tak apa nak perlu. Kadang-kadang minta handphone. Duk sekolah pun perlu sangat handphone tu. Telefon public phone sekolah pun ada. Telefon pejabat sekolah pun ada. Kalau nak telefon lah kan. Kalau kata nakkan komputer, padan-padan patut dia punya program sudahlah. Jangan beli sampai 12,000 je komputer, nak buat apa? Bukan company punya kan. Jadi itu sebenarnya ialah kesedaran kendiri. Diri sendiri tu mau sedang. Bila kita dah biasa hamburkan dengan kesenangan, bimbang takut nanti satu hari dia akan jadi macam Sazali, bapa yang bersalah. Dia tulis macam tu, pergi kita. Kita bapa yang bersalah. Kena habis. Jangan buat dan. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam bab ini bukan saja-saja yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah At-Talaq ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah daripada apa yang diberikan Allah kepadanya, yakni sekadar yang mampu. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan kadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Hak ni janji daripada Allah bahawasanya saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah Ta'ala akan jadikan selepas kesukaran itu akan ada kesenangan. Ini akidah ni tuan-tuan. Ayat ini ialah ayat yang menyentuh isu akidah. Kita percaya ataupun tidak dengan janji Allah. Bila Allah janji yang ini, kita kena dipanggil optimis, tafa'ul. Jangan jadi manusia yang sempat sempit dada, rasa susah, tak boleh nak hidup. Ada satu, baru dia ada sahabat hantar satu email cerita pasal seorang lelaki. Dia kata dia collect duit kawan dia untuk beli emas, gold kan. Jadi gold ni tuan-tuan macam-macam jenis, pelaburannya, scam ni apa semua dah. Tapi orang kita kan memang jenis suka dijanjikan dengan benda pelik-pelik. Jadi dia kata dia collect duit kawan tu 15,000 dan dilaburkan untuk emas. Dan perniagaan tu rugi. Mau tak rugi? Emas kan turun banyak tahun, 3-4 tahun dia turun. Mana nak dapat balik 15,000 tu? Yang janji-janji tahun 2008, 2009 tu tuan-tuan pakai ruyuk macam tu je. Siapa yang bagi duit, konon-konon emas dapat, kemudian pakai tak ada lah emas tu. Itu kena isu, itu khas tajuk emas tu pula. Tapi cerita kawan ni tadi ni, yang dalam email tu, dia kata dia dah belanja, bayar duit tu untuk pelaburan emas. Dia collect duit orang kan, tu bayar duit emas, tapi perniagaan tu rugi. Dan tempoh untuk dia bayar dah sampai, untuk dia pulangkan balik duit tu kepada kawan dia dah sampai. Tahu apa dalam fikiran orang yang tulis saya? Dia kata, boleh tak kalau saya bunuh diri? Boleh tak kalau saya bunuh diri? Bukan kerana nak kufur apa semua, tapi nak bunuh diri pasal nak menyelesaikan, tak mau nak tanggung di dunia ni. Kau nampak manusia sampai ke tahap itu dia boleh fikir. Tajuk bunuh diri ni tak ada sebenarnya dalam kamus orang Islam. Pasal bila bunuh diri tu dia dah sampai dekat, kita katakan kalau orang Perak kata santak, duduk kat ujung dah tahu. End of the road. Dia tak boleh kena sana sini dah. Dia putus harapan dengan Allah Ta'ala. Orang macam tu je cabut nyawa dia sendiri. Sedangkan kalau kita orang beriman, jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala.
pusing kot mana pun. Janji Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan kelepasan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezekikan kepadanya daripada jalan yang dia tak sangka. Tapi tak nak sampai tahap beriman yang tu, gantunglah ayat 1000 dinar tu, tak beriman pun. Tu yang tak guna, dok gantung saja tu. Gantung baca. Ni baca pun terbelit-belit, tulisan kan pusing-pusing macam tu. Bacalah dengan makna dia, hayati maknanya. Dan bila hayati dengan maknanya, Allah bagi akal kepada kita, carilah jalan macam mana nak selesaikan benda tu. Lain kan ada agensi-agensi kerajaan untuk tolong bagaimana nak atok balik kredit kita, susun hutang dan sebagainya kan. Pergilah tempat-tempat yang macam tu, rundinglah dengan kawan tu, bayar installment RM150 seminggu. Mana dapat duit RM50? Kalau harap yang tadah macam tu, tentulah tak dapat. Kena usahlah ganda benda tu. Orang lain boleh pergi berniaga tepi jalan dengan ayak apa semua tu, takkan tak boleh fikir yang sama kan? Tapi nak habaknya ialah di celah-celah kehidupan kita ni ada manusia yang singkat akalnya, pendek nafasnya. Dia kira nak bagi pelepas diri kat dunia ni, malu dan sebagainya, kita terjun bangunan, sudahlah, bunuh diri. Jaga. Niat yang macam tu cukup bahaya. Syaitan dan dia masuk, na'udzubillah. Nah, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pasal tu bila kita baca ayat yang macam ni, oh, Allah Ta'ala akan bagi. Pusingan hidup kita ni ialah selepas kesukaran, Allah Ta'ala akan bagikan kesenangan. Cara nak dapat tu yang betul kita kena fikir. Dia bukan boleh duduk saja relax, Allah Ta'ala akan bagi senang. Relax mana boleh. Senang tu datang dengan kita usaha, kita doa, dan kita usaha sesuai dengan doa tersebut. InsyaAllah Allah taufikkan kita dengan kejayaan. Mak itu baru 15,000 orang lain hutang 1 juta, relax hidup tak ada apa. Cuma jangan lari dah daripada hutang tu. Tangguh bayar tak apa lagi, jangan lari daripada hutang. Pasal Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaih. Jiwa orang beriman itu akan tergantung sehinggalah tergantung disebabkan hutangnya sehinggalah dilunaskan untuknya. Pasal tu ambil hutang, biar ada hutang yang ada apa? Ada insurans kan, ada takaful. Kita kalau kita pi pun ada pihak lain tolong bayar. Yang tu tuan-tuan. Baik. Itu kadar nafkah tadi ialah kadar yang cukup pada kesesuaian seseorang itu. Baik, apabila nafkah tidak diberikan pada waktunya, adakah ia dianggap sebagai hutang? Nafkah kepada furu' tidak menjadi hutang kepada pemberi nafkah apabila tidak diberikan pada waktunya. Ini kerana nafkah adalah pertolongan daripada usul kepada furu'. Oleh itu ia bukanlah pemilikan terhadap hak tertentu, tetapi ditetapkan kerana hubungan kekeluargaan. Maknanya dia tak kira hutang. Tapi kalau seorang pak tu kata hari bulan ni tak mampu nak bagi duit, tak mampu nak bagi lebih, itu suka hati dia lah. Dia boleh bagi ikut kemampuan dia. Tapi dari sudut hukum, adakah tu dikira hutang nak kena ganti? Tak. Maksudnya furu' mendapat keperluannya melalui nafkah. Jika keperluan tersebut tidak diperlukan lagi dan penerima tidak mahu ditunaikan kerana ingin menjaga kehormatan diri, lupa atau sebagainya, sedangkan usul mampu melaksanakannya, adalah tidak logik tanggungjawab tersebut menjadikan bapa berhutang kepada anaknya disebabkan keperluan yang anaknya sendiri tidak meminta ditunaikan kerana menjaga kehormatan diri, tidak mengambil berat atau lupa sehingga luput waktunya dan ia tidak diperlukan lagi. Macam anak kita hantar duk asrama pergi universiti semua kan, duk hantar sebulan 200, 300 bagi duit tu. Bulan tu dia tak minta pun, kita pun buat senyap lah, duit tak cukup. Dia pun tak tahu lah. Bang Ali dia tak perlu, jadi dia tak minta. Ataupun kadang-kadang ada setengah orang tu, jenis anak ni, dia ada dia punya ego diri dia sendiri kan, pride. Leceh dah besar-besar pun ayah duk tanggung juga, dia kata kan. Jenis macam tu dia independent. Dia tak mau kalau orang kata lah dapat duit pada mak ayah lagi ke, tak malu. Jadi beasiswa FAMA, father and mother apa kata. Ada jenis orang dia tak mau macam tu. Dia kira dia dah besar dan dia boleh tanggung diri dia sendiri. Bila bapak nak bagi, dia tak mau.
dan dia tak minta, maka yang tu tidak dikira berhutang, dah dia sendiri pun tak mau. Baik. Ini adalah hukum asal yang digunakan pakai ketika hubungan di antara anak dan ayah berlaku seperti biasa. Mana yang kita cerita tadi ni ialah hubungan yang normal. Tetapi ketika berlaku perselisihan dia maksudnya konflik lah, bergaduh mak dan ayah dengan anak dan sebagainya. Benda tu benda yang sangat banyak berlaku. Qadhi perlu masuk campur untuk menyelesaikannya. Qadhi ni maknanya sebenarnya istilah qadhi ialah hakim. Hakim kalau hakim syar'i tu boleh kira qadhi lah. Qadhi hendaklah menetapkan nafkah tertentu yang mesti diberikan oleh bapa, atau memberi izin kepada anak untuk berhutang dengan kadar tertentu atau kadar yang diperlukannya menggunakan nama bapanya. Maksudnya bapanya yang menanggung hutang tersebut. Faham? Kadang-kadang konflik ni berlaku masa bila mak dan ayah bercerai. Ayah ambil seorang anak, mak ambil seorang anak. Kewajipan nafkah kepada anak, walaupun bukan sekadar yang dia bela, hak bekas isteri dia bela pun dia wajib bagi nafkah. Jadi yang tu wajib untuk dia bagi nafkah. Dan berapa banyak anak kena bagi, yang ni akan ditentukan kadarnya oleh mahkamah. Bagi. Sama ada dia bagi bulan-bulan, ataupun satu cara lagi, pinjam guna nama dia, guna nama pak tu tadi, pinjam bagi sekali kat dia, pak tu tolong bayar. Maknanya hutang on behalf. Anak tadi pergi berhutang, siapa nak bayar? Minta kat pak. Yang tu pun boleh. Oleh itu, nafkah tersebut menjadikan bapa berhutang apabila tidak ditunaikan pada waktunya. Nafkah tersebut tidak digugurkan dengan luputnya masa, kerana ia telah menjadi hak milik anak disebabkan hukuman yang dijatuhkan oleh qadhi. Sekalipun sebelum itu ia hanya dianggap sebagai pertolongan dan bantuan. Bila masuk campur tangan daripada mahkamah, maka cerita dia sudah jadi lain, dia sudah jadi hutang. Pasal dah jadi hak milik kepada anak. Kalau qadhi yang tentukan. Kalau keadaan normal yang biasa, itu pilihan. Bukan pilihan apa? Maknanya wajib bayar. Tapi kalau dia luput, terlupa dan sebagainya, kalau kata tak mampu, satu tajuk. Kalau bapa tadi tu terlupa, tu tajuk yang kedua. Lupa tak ada masalah apa. Yang ketiga, kalau bapa tu sengaja sekat tak mau bayar nafkah kepada anak. Hak ni, hari bulan yang miss tu, itu bukan hutang tu anak, tapi bapa dikira berdosa pasal tak melaksanakan kewajipan. Tuan-tuan, anak kena agihkan betul-betul itu. Kita seorang bapa, kita ada anak, bulan tu tak bayar nafkah anak ni. Pasal apa? Tak mampu, tak ada duit langsung. Itu satu part. Ataupun anak tak mau, itu maknanya selamat lagi, tak ada masalah. Ataupun yang ketiganya ialah lupa. Memang lupa langsung. Anak pun lupa, kita pun lupa, dan dia tak minta, maka itu tak dikira hutang. Tapi kalau kita memang ada duit dan kita patut bagi, tapi tak mau bagi, biar ke dia. Nafkah yang wajib, bila tak laksana, dia jadi dosa. Untuk tu. Itu beza dia, tuan-tuan. Baik, habis kita dengan dua kategori nafkah dia tadi. InsyaAllah kita akan sambung untuk kategori-kategori yang seterusnya dalam kuliah yang akan datang, iaitu kita akan jumpa nanti nafkah furu' kepada usul. Ni pun panjang kalau kita nak sambung malam ni. Yang seterusnya nanti lah nafkah suami isteri. Hak ni banyaklah ni. Nafkah suami isteri ni penting, dan juga nafkah yang lain-lain. Wallahu ta'ala alam. Habis cakap tu dulu. Kita silakan tuan-tuan kalau ada apa-apa nak dibincangkan. Suami gaji kecil, isteri gaji besar. Tajuk tu, tajuk ni. Itu nafkah nombor 4 tu. Itu kita nak bincang panjang. Setakat mana nafkah suami kepada isteri. Dia ada part dia dari sudut nafkah memang ada kategori wajib lah, tapi dia akan ada dia punya, kita katakan buah-buah silat dia di situ. Bila di sudut asas, suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, tapi dia ada syarat-syarat yang tertentu. Bila memenuhi syarat, maka wajib itu takkan gugur. Kalau hilang syarat, maka kewajipan itu boleh gugur. Itu kita akan perincikan insya-Allah dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam.
ada lain. Memang jadi isu kan, kalau isteri gaji lagi besar daripada suami, siapa nak bagi nafkah? Itu satu part. Kalaulah isteri yang bekerja, suami pula ambil pilihan tak mau kerja, yang tu lagi satu masalah. Dah suami tak kerja, takkan suami nak bagi nafkah kat isteri? Yang tu insya-Allah kita bincang dalam kuliah yang akan datang. Wallahu taala alam. Tak ada apa nak? Qul ya. Apa dia? I am Muslim, I love Hindu. Ingat tak ada orang tanya, saja buat diam tadi ni. Yang pertamanya tuan-tuan, kita pun tak tahu sebenarnya apa nak jadi kat dunia kita, negeri kita ni. Habis pakat semua, pakat nak beli hati orang lain belaka, gadai hati orang sendiri kan. Dengan sarung, pakai yang tu, dengan ucap selamat, dengan apa, semua masuk belaka. Itu satu masalah. Itu satu, kita katakan dari sudut antarabangsanya, kita kata apa, isu globalnya ialah gerakan liberalisme dan pluralisme dalam beragama. Itu memang satu bahaya ataupun satu ancaman kepada umat Islam pada kadar yang ada tu, dengan beberapa seruan yang pada kita memang dia bercanggah. Satu part. Maksudnya kalau kita kata bahaya tak, kita bimbang kalau ia adalah sebahagian daripada agenda liberalisme, pluralisme dalam bentuk yang disebutkan itu, gagasan dia untuk maknanya kesamarataan, bahkan yang lebih teruk ialah semua agama ini sama. Benda tu bukan baru mai dalam 100 tahun ni. Benda tu datang daripada sejak berkurun-kurun lama. Idea yang kebenaran hanya satu, kebenaran itu datang daripada satu punca. Macam mana ayat dia? Cahaya itu satu tapi lampunya banyak. Itu kita boleh jumpa dalam syair orang-orang sufi. Bahawasanya kebenaran itu daripada Tuhan Yang Maha Esa, daripada Allah Ta'ala, tetapi dia berkembang, setiap ajaran ini membawa kepada Tuhan yang sama. Itu dikatakan penyamarataan agama, dan itu termasuk dalam kufur dan ilhad. Bila menyamakan semua agama itu jadi sama, equal dari sudut nilai di sisi Allah Ta'ala. Itu tak betul. Pasal apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menghendaki selain daripada Islam sebagai jalan hidupnya, maka sama sekali tidak akan diterima daripadanya, dan dia akan tergolong dari kalangan orang-orang yang rugi. Ini asas, ini fundamental dia. Dia punya mara bahayanya ialah kalau sampai ke tahap itu. Satu topik yang ini kita tak akan gugat. Ini teras yang kita nak kena faham. Cumanya di celah-celah itu tuan-tuan, ada tak kemungkinan yang sebahagian daripada yang angkat spanduk, yang join conference dan sebagainya, dia bukan nak ke tahap menyamaratakan agama. Dia cuma nak hidupkan dengan lebih aman, jangan hidup dengan konflik. Meluat letih dah perang ni. Hari-hari buka sahabat cerita meletup. Siapa perang? Perang etnik, perang kerana agama. Lama-lama manusia akan hanyut, akan hilang, letih. Bila letih macam tu, itu yang timbul seruan untuk aman damai, seruan untuk jangan bergaduh, seruan untuk kejiranan yang baik, seruan untuk saling menghormati. Kalau itu yang ada tak dalam Islam bentuk-bentuk yang macam ini? Islam memang agama keamanan, Islam memang agama yang menghormati, Islam memang agama yang menekankan kejiranan. Bahkan Islam memberikan kebebasan dan hak beragama kepada orang lain. Itu yang turun ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ayat tu bukan turun sia-sia. Nak habaq kata hampa dengan agama apa, buatlah kerja hampa. Dan kita dengan agama kita beramal dengan agama kita. Itu satu asas. Yang kedua daripada ayat yang sama ialah, dah tu agama depa, agama hampa buat, jangan duk ajak kami pi.
upacara agama. Yang nama upacara agama tak payahlah pi hantarlah wakil menteri Hindu pi sarung benda apa semua tu. Tak payah turun sendiri. Ni pi belarak sekali bersepa. Itu yang bahaya. Dan sangat-sangat dibimbangi benda-benda yang macam tu. Lakum dinukum waliyadin, maksudnya depa buatlah agama depa. Kalau polis nak kena jaga, polis bukan pergi jaga depa tu, polis jaga ketenteraman awam seluruhnya. Takut sagi jadi macam-macam, polis kena jaga. Pasal dulu pernah orang tanya, ada polis tanya dulu, apa hukum saya jaga trafik masa orang tengah duk belarak tu? Tak apalah, bukan pergi jaga agama depa, jaga ketenteraman. Sagi kok ada orang lain mabuk ke, lalu ke, lebihat dan sebagainya, itulah tugas polis. Yang tu tak ada masalah apa, buat kerja. Dan dia pun nak belarak dengan kadar yang ada, dengan permit yang ada. Walaupun sepatutnya kita katakan jalan raya bukan tempat perarakan. Apa jenis perarakan pun tak bagus, menyusahkan orang jalan raya. Tapi dah nak buat juga, pakat-pakat dah belarak belaka. Bulan ni kau ni belarak, bulan depan kau ni belarak pula, bulan yang ni kau ni belarak pula. Jalan. Nak sebut contoh tak boleh, kena report polis. Jadi nampaknya ialah itu benda-bendanya. Baik, sekarang di celah-celah tu tadi, I am Muslim, I love Hindus. Bukan itu saja, ada satu lagi, I am Christian, I love Muslim. Nampak tak? Jangan baca satu spanduk, kita baca spanduk tu banyak. Dengan apa semua word yang ada untuk kita ambil apa sebenarnya maksud dia. Kalau dia kata I am Muslim, I love Hinduism, itu sangat clear. Tak boleh. Itu sangat clear dia orang Islam nak cinta agama Hindu tu. Pasal apa? Bukan agama dia. Tu dah terang bahwa bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tak ada apa dah. Tapi kalau dia kata I Muslim, I love Hindu, saya orang Islam, saya sayang orang Hindu, tu salah tak? Saya orang Islam, saya sayangkan kawan saya yang Hindu. Yang tu tuan-tuan nak kena bincang dengan pakar sosiologi, psikologi, untuk baca, fahamkan tahap ataupun konten perkataan love itu, sayang itu duduk dalam kategori yang macam mana. Baru kita fan nak bagi hukum. Pasal apa? Kerana kita tak boleh nafikan dalam tajuk al-wala wal bara. Ini topik klimak di dalam ilmu akidah. Wala itu, kandungan wala itu, wala dalam istilah wala ni bukan kandungan parti politik ni. Wala dalam istilah agama, duduk di situ mesti ada kasih sayang, kesetiaan, ketaatan. Itu istilah wala. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Hanya saja wali kamu, maknanya orang yang kamu letakkan wala itu ialah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Kalaulah topik wala ni tuan ada sejam lagi pula lagi ni. Tapi nak beritahu ialah dalam wala tu ada perkataan, ada perasaan sayang. Kalaulah yang dia sebut I love Hindu itu, duduk sayang itu pada martabat yang ada pada wala, yang tu dia bercanggah dan bertemu dengan ayat Quran. Allah Ta'ala firmankan, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengasihi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sayang itu, yang dia kata I love Hindu, I love Christian, itu duduk pada tahap wala tadi, tahap sayang yang macam itu, maka itu bercanggah dengan Quran. Tak boleh. Tapi kalau kita sayang itu adalah sayang insani, atau rasa sama manusia, jiran kita pun sayang di jiran kita, tapi bukan sayang pasal adamiyah dipanggil, kemanusiaan. Adalah yang tu termasuk. Yang tu tak kena bincang lah. Nak bagi fatwa time ni lagi kena kena pula. Itu satu part. Pasal dalil yang kata tak boleh tu ayat tadi. Tak boleh ialah kamu takkan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Jadi ada dua isu. Satu tentang cinta tadi, martabat yang mana yang dia katakan cinta dalam spanduk tu tadi. Kena tanya kawan yang pegang tu. Kalau dia kata ini sayang ni cinta macam sayangkan sesama orang Islam dan sebagainya, kita bimbang dia masuk dalam ayat tadi.
Tapi satu lagi isu, iaitu man haddallaha wa rasulahu, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Adakah dikira semua asal dia kufur, dikira musuh Allah dan Rasul? Itu tuan-tuan, tu nak kena ulah panjang lah tu. Kesimpulannya, saya tak bagi kesimpulan, tak jatuh hukum. Boleh ataupun tak boleh, yang tu tuan-tuan nak kena elaborate dua isu tadi. Isu kasih sayang martabat mana? Yang kedua, adakah yang bukan Islam tu mesti dikira musuh Allah dan Rasul? Kalau tuan-tuan yakin, ya, semua yang kufur itu ialah musuh Allah dan Rasul dengan nas yang ada, maka orang yang pasang spanduk tadi, yang pegang spanduk tu termasuk dalam yang disebut dalam Al-Quran ayat tadi, maka hukumnya memang tak boleh. Tapi kalau tuan-tuan memahami kawan dimasukkan dengan Hindu tu bukan hak kawan yang pergi bunuh orang Islam. Kawan inilah orang yang suar makan kat orang Islam, yang tolong yang tu, yang izinkan. Yang kita kena faham juga, ada di kalangan orang berislam yang izinkan kita beribadah, bahkan bagikan ruang untuk beribadat lebih daripada orang Islam sendiri di setengah-setengah tempat. Ada tak yang macam tu dikira musuh Allah dan Rasul? Yang tu nak kena urah, tu dia dah kena syarahan lain tu sebenarnya. Jadi kalau tanya apa komen, takkan tu saya boleh komen. Kalau apa hukum, wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti ialah jangan petik jari, itu semua jadi kafir belaka. Oh jangan, yang tu tak boleh masuk dalam bab kita. Selepas kita ada isu-isu yang kita kena bincangkan. Kalau tuan-tuan rasa apa punya jawapan cerai, tak apa nak buat macam mana. Kalau tuan-tuan kata nak jatuh hukum kafir juga, tak payah. Hak tu saya tak boleh keluar dari mulut. Tapi kalau kata, kalau ustaz nak buat tak, jangan jadi gila pergi buat kerja, pergi pegang spanduk tu. Pasal apa kan? Isunya ialah, apa nama, asasnya ialah tak usah buatlah benda pelik-pelik macam tu, menyusahkan orang lain. Tak usah buatlah. Buatlah konferens ke, bincang tentang keamanan sejagat ke, apa ke, bagaimana hubungan Muslim dengan non-Muslim. Hak tu kan ada. Banyak medium yang ada. Alin apa? Dewan Himpunan. Apa nama tau? Gunakan forum yang ada tu untuk terangkan Islam, untuk terangkan sekurang-kurangnya. Dia bukan untuk bagi mereka tu mesti masuk Islam. Tak. Bukan semua orang dia boleh keluar daripada lidah dia ajak orang jom masuk Islam. Bukan semua orang boleh buat. Tak keluar daripada kataan tuan. Tapi kita ada satu kita kata bottom line kita ialah supaya yang bukan Islam tahu inilah Islam. Yang kita buat itu ialah menggambarkan Islam yang cantik, Islam yang syumul. Mudah-mudahan kalaupun dia tak masuk, dia menghormati. Sekarang ni bukan kata nak masuk ajak dah tentu jawab, tidak. Masuk pun dia pun dah tak ada siapa ajak, takkan dia pun nak masuk. Hormat pun tak ada. Jadi nak mengembalikan kehormatan itu juga satu perjuangan. Siapa yang dapat lajak pergi ke depan, boleh ajak orang yang luar masuk Islam, itu sangat hebat. Sangat hebat. Bukan nak kata, bukan senang nak buat kerja tu tuan-tuan. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada ustaz-ustaz hak mengajak, cakap macam-macam ni. Hak yang boleh bawa orang masuk Islam tu. Itu memang sangat hebat. Tapi kita tak boleh buat yang tu. Sekurang-kurangnya kita boleh explainkan Islam untuk orang lain itu Islam. So tak apa, kami tak kacau. Jumaat boleh pergi sembahyang, patah balik. Yang tak pergi sembahyang Jumaat, tidur dalam bas kilang, hak tu kena denda. Itu dia. Boleh tak? Wallahu ta'ala a'lam. Sagi tanya putusan tu pula, putusan tentang sejarah sambutan Partai Persatuan pula. Alah, itu tanya kawan yang tulis surat tu lah. Ya. Tempoh bini nak menikah, itu memang masalah tu. Dalam sebagian mazhab kata sampai sok-sok 8 tahun. Sok-sok punya ni kan, sok-sok 8 tahun kan. Kalau kaul ulama, sebahagian daripada kaul ulama yang terdapat dalam kitab rasa macam tak berapa nak boleh, pasal dia letak syarat sampai 90 tahun. 90 tahun tu bincang lah nak nikah. Wallahu alam, yang tu dia kena bawakan benda tu ke mahkamah. Perempuan yang macam tu dia kena bawakan ke mahkamah. Sekurang-kurangnya kalau dia boleh gunakan ta'liq tadi tu, tak upaya. Itu kita nak bincang dulu kan. Dia bawa dengan ta'liq tu, tunjukkan mahkamah, ini ta'liqnya, dah kawan tu dah hilang setahun lebih dah. Bukan kerana tak cinta, tapi kena datang cinta yang baru. Nak kata apa? Bila datang dengan ta'liq tu, maka gugurlah talak. Kira iddah macam yang kita bincangkan sebelum-sebelum ni, habis iddah, nikahlah yang baru.
Kalau dia tergamak, dia boleh guna banyak kaedah untuk tu. Tapi untuk dia sendiri-sendiri lah, taki dah tak balik, kita kira kerajaan pun dah declare, semayang jenazah gaib tak payah, tahlil saja. Dia pun terus boleh menikah. Jangan macam tu. Kena ada pengesahan mahkamah tu. Qadi kena putuskan dia kira pisah ataupun tidak. Bimbang esok lusa tengah-tengah ada buat majlis persandingan, tengah datang tombak pulang ke dayang apakah. Datang main hero balik sekarang. Dayang pula kan. Bila ada surat mahkamah tu dah dikira dah pisah. Tak apa. Nak buat apa kan? Tu dia. Wallahu a'lam. Habis dah? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.